Anda telah belajar tentang momentum sedikit sebelum ini. Hari ini cikgu nak melanjutkan lagi pembelajaran anda tentang momentum. Okey. Kita dah tahu momentum adalah apakah formula dan takrif dia sama. Momentum adalah sambungan jisim didarabkan dengan laju. Kalau takrif dia pun, momentum adalah hasil darab jisim dan laju. Tu macam tu takrif dia. Bermaksud momentum dia sangat bergantung kepada jisim objek dan laju objek. Okey. Kemudian awak telah belajar momentum, mengira momentum dalam perlanggaran. Okey, pertama awak kenal momentum jisim darab laju, kedua awak tahu perlanggaran. Dalam perlanggaran momentum terabadi. Okey. Apakah abadi? Abadi bermaksud kekal ataupun sama. Maksudnya nilai momentum, saya tulis P ni momentum, ni M, ni V. Okey. Nilai momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan nilai momentum selepas perlanggaran. Okey, kalau sebelum perlanggaran 2500 kilogram meter per saat. Selepas pelanggaran pun 2500 kilogram meter per saat. Okey, cikgu buat. Ini sebelum, ini selepas. Okey, tak kisahlah kesnya macam mana pun. Mungkin kesnya ni nak tunjuk sama nilai ni mungkin lain. Ni mungkin 1000, 100. Tak tahulah Okey. Nak tunjuk contohnya kes pertama, kes kereta, okey, dan lori. Kereta dan lori. Okey, nak lukis tak pandai. Okey, kereta, lori, satu ke kanan, satu ke kiri dan berlanggar, aksiden. Selepas pelanggaran apa jadi? Lori momentumnya lebih tinggi, dia lebih kuat. Maka lori dan kereta dalam kes ni dia melekat. Dan kereta dia ikut lori. Ni saya. Okey. Kereta dia ikut lori ke kiri. Okey katalah, dan nilai dia masih sama. Kata yang ni 1000, contoh 10,000 kilogram meter per saat. Maka ini pun 10,000 kilogram meter per saat. Okey. Kalau sini, ni laju ke kanan positif, ni laju ke kiri negatif. Yang ni laju kedua-duanya ke kiri dengan laju baru. Ni sebelum pelanggaran kita pakai U. Okey, selepas pelanggaran kita pakai V. V ke kiri, negatif. Okey, dalam ni jisim asing-asing, jisim 1, jisim 2. Yang ni jisim sebab melekat maka kena tambah. Nampak Okey. Itu yang pertama. Juga kes kedua kes yang bagaimana? Kes yang tak melekat. Boleh juga Okey, okey, ini kereta dengan kereta. Kereta ni laju sangat laju. U1 sangat laju, U2 rendah. Sebab laju dia langgar. Okey bayangkan dia langgar. Okey. Langgar. Okey katalah kalau campur dua-dua 20,000 kilogram meter per saat. Kita campur dua-dua dalam formula dia campur M1U1 tambah M2U2. Kena tambah dalam formula. Okey. Selepas pelanggaran dia tak melekat.
Tak melekat. Mungkin apa yang jadi? Sebab dia ni langgar, yang ni terkedepan, dia ni berhenti. Nah, katalah sini. Apa jadi? Tiba-tiba dia terberhenti. V1 kosong, nah, dia berhenti. Yang ni pula terlaju ke depan, terdorong. Sangat-sangat laju. V2 laju, nah. Masih hasil tambah dia, awak kena tahu bahawa hasil tambah dia, awak kena tahu, percaya dan gunakan yang sama dengan yang sebelum pelanggaran, iaitu 20,000 kilogram meter per saat. Okey. Kes lagi. Apa kes lagi? Ada banyak kes. Kes ketiga. Ini sebiji bom. Kita bom. Bom ni, momentum dia apa? Bom ni duduk senyap-senyap sahaja sebelum dia meletup. Dia tak meletup lagi. Perlanggaran juga letupan semua sekali, dalam apa, ada momentum, dalam kes momentum. Okey. Ni ada satu bom. Okey, bom ni momentum awal dia adalah kosong. Kilogram meter per saat. Okey, kenapa kosong? Sebab dia tak bergerak. Sebab momentum adalah isim darab hal lajunya kosong, maka dia tak bergerak. Kemudian selepas, bukan pelanggaran, selepas letupan, apa jadi? Dia pecah dua. Katakan dia pecah dua, dia pecah banyak lagi, tapi awak tak mampu nak kira, dalam level awak tingkatan 5. Okey. Apa yang jadi? Satu ke kanan, satu ke kiri. Hal laju yang pertama negatif ke kiri, hal laju yang kedua positif ke kanan. Maka hasil tambah dia kedua-dua ni, momentum ni kita panggil M1, M2. Yang ni dalam kes ni M1 tambah M2 sekali, ni dah terpecah dua. Okey. Dalam kes ni masih momentumnya, hasil tambah momentum selepas pelanggaran sama dengan sebelum pelanggaran, itu 0 kilogram meter per saat. Okey, yang ni yang awak kena sedar sangat. Sebab tu dia kata prinsip keabadian momentum. Prinsip keabadian momentum mengatakan bahawa momentum mengatakan bahawa jumlah lah awak tambahkan semua, momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran. Ni awak kena sedar dan percaya dan ingat. Okey, sebab sangat berguna dalam peperiksaan. Kalau awak tak ingat, awak tak boleh jawab soalan. Okey, yang ni awak kena firm, kena ingat dengan firm sekali. Tak boleh tak. Awak kena ya memang begini. Okey. Dan kemudian ada pelajar tanya kat saya pula, cikgu, apa dia perlanggaran kenyal? Apa dia versus perlanggaran tak kenyal? Okey, apa beza pelanggaran kenyal dan tak kenyal? Okey, kenyal ataupun elastik, tak kenyal, tak elastik. Okey. Bila kata kenyal, awak bayangkan awak ada getah, awak tarik. Getah tu boleh diregang dan boleh kembali ke bentuk asal. Yang tu yang dikatakan kenyal. Okey. Dalam kes perlanggaran kenyal, maksudnya pelanggaran kenyal dia tidak bercantum. Kalau tak kenyal, dia bercantum. Apa tu? Maksudnya, tengoklah, jangan sakit. Yang ni kenyal, perkataan tidak. Yang tidak ni, tidak kenyal pula, perkataan tak ada pula. Ni ya bercantum, ni tidak bercantum. Okey. Maksudnya bila kata pelanggaran tu kenyal, tengok. Kita kata ada dua objek.
Ada dah objek. Saya ambil 2 objek. Bila dikatakan kenyal, maka katalah dua objek berlanggar. Bila kata kenyal, pum, nampak? Pum. Dia berlanggar dan tak melekat. Dia mungkin patah balik ataupun mungkin satu berhenti, satu patah balik dan sebagainya lah. Yang ni kenyal. Kenyal, dia tak melekat. Bila kata tak kenyal, dia melekat. Contoh, berlanggar dan melekat, bergerak sama-sama. Ataupun melekat dan berhenti. Yang ni tidak kenyal. Tak kenyal, dia tak mampu melantun balik. Sebab tu dia tidak kenyal. Kalau kenyal ni, dia mampu melantun balik. Faham? Okey. Jadi, dalam kes ni, kes atas ni, yang mula-mula ni, yang ni tak kenyal. Sebab dia melekat lepas pelanggaran. Okey, yang ni, kes kedua ni adalah kenyal. Tidak melekat. Okey, kes ketiga, awak nampak lepas letupan dia terpisah. Yang ni adalah kenyal. Tu cara awak nak tengok beza tak kenyal dan kenyal. Banyak lagi kes. Awak boleh tengok lagi kes apa? Kes peluru. Kata ada peluru kan? Peluru dari pistol. Contoh, peluru masuk ke dalam blok. Yang ni adalah blok dari gabus. Peluru masuk ke blok. Peluru ni dia akan korek masuk. Mula peluru datang sebelum pelanggaran. Sebelum pelanggaran ni peluru datang berlanggar dengan blok. Apa dia buat dengan blok gabus ni? Dia akan korek masuk. Dia akan korek masuk dalam. Jadi bila masuk dia akan tolak sedikit. Blok tu bergerak sedikit. Peluru akan menyebabkan blok bergerak sedikit. Dalam kes ni, peluru dah masuk dalam blok, maka dia seolah-olah melekat lepas pelanggaran, maka dia adalah pelanggaran tidak kenyal. Okey. Kes peluru dan pistol. Bayangkan peluru dalam pistol. Selepas tembak peluru, ni sebelum tembak maksudnya sebelum pelanggaran. Okey, lepas tembak, apa jadi? Peluru akan ke depan. Pistol akan terundur ke belakang sedikit. Maka ini adalah kes kenyal. Yang tadi peluru masuk dalam blok, dalam gabus. Yang ni tidak kenyal sebab sama-sama lepas pelanggaran, lepas dia berlanggar, dia masuk dan sama-sama bergerak. Okey, faham? Okey. Melihat perkaitan antara momentum dan daya. Okey. Momentum awak tahu. Momentum adalah bersamaan dengan jisim darab hal laju. Okey. Maka dia adalah M darab dengan V. Okey. Yang ni tadi P momentum. Okey. Dan awak tahu Okey. Awak pernah jumpa formula ni. Ni formula yang pertama. Formula kedua awak pernah jumpa. Pejutan adalah hal laju akhir tolak V tolak U per T bagi masa. Hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. Yang awak pernah tengok. Okey. Jadi apa kita nak buat di sini? Okey, awak juga pernah tengok formula daya. Okey. Ini apa? Ni pejutan. Okey. Awak juga pernah tengok formula daya. Daya F sama dengan M darab A. Daya jisim darab pecutan. Ni pakai hal laju, ini pakai pecutan. Ni yang ketiga. Okey. Apa guna semua ni? Saya nak ambil formula ketiga. Dari formula ketiga, daya adalah jisim darab pecutan. Tapi pecutan apa? Pecutan kita ganti dengan ni. Okey, M darab A.
A. A adalah V tolak U per T. Okey, dah ambil yang kedua masuk dalam ketiga. Okey, daya juga adalah yang ni awak darab masuk. MV tolak MU per T. Okey, apakah MV? Nampak MV? Nah, awak nampak nah dari formula pertama. Okey. MV jadi daya juga sama kan? MV ni di sini darab hal laju akhir ni adalah momentum akhir. Momentum akhir tolak MU adalah momentum awal. Nah, ni selepas pelanggaran, ni sebelum pelanggaran bahagi dengan masa. Okey. Apakah yang ni yang awak dapat ni? Okey. Jadi yang ni adalah dipanggil daya impuls. Daya impuls adalah momentum akhir tolak momentum awal bahagi dengan masa. Okey, apa pentingnya awak belajar benda ni? Sebelum ni awak belajar daya adalah jisim kali pejutan. Awak buat kiraan dan sebagainya. Hari ni awak belajar satu lagi, daya juga adalah perubahan momentum. Iaitu momentum akhir tolak momentum awal bahagi dengan masa. Apa guna awak belajar benda ni? Awak tengok sini. Okey. Bayangkan apa jadi. Okey. Bayangkan apa jadi kalau awak ada satu nilai di atas. Atas ni 1. Bawah ni 1. Maka jawapan dia 1. Kalau atas 1, bawah 2, dia akan jadi 0.5. Kalau atas 1, bawahnya 100, dia akan jadi 0.01. Okey, awak tengok semakin besar di bawah, semakin rendah di atas. Maksudnya kalau masa ni bawah kan, bawah ni. Bila masa bertambah, maka nilai semua ni daya impuls akan berkurang. Masa bertambah, daya impuls berkurang. Sebaliknya pula, ni kecil kan. Bila masa berkurang, daya impuls bertambah. Okey. Apa ni? Apa benda yang cikgu tengah cerita? Cikgu nak cerita begini. Bayangkan, okey, ni ada tembok batu. Tembok batu. Yang ni pula ada jerami. Jerami padi ke apa yang leduk banyak-banyak macam ni kan. Okey. Sekarang ada satu kereta. Kereta langgar tembok batu. Kereta yang sama awak bayangkan. Langgar jerami. Okey. Apa berlaku bila langgar tembok batu dan apa berlaku bila langgar jerami? Okey. Bila langgar jerami ni lembut, maka kereta dia akan ambil masa. Awak bayangkan tembok batu keras. Okey, saya nak ambil satu objek, bayangkan kereta. Okey, ni tembok batu tangan saya. Kereta langgar tembok batu. Dia terus berhenti, betul tak? Terus berhenti. Okey. Kalau ni tangan saya jadi jerami. Kalau kereta langgar jerami, dia ambil masa lambat sikit nak berhenti. Lambat berhenti, masa lebih lama. Jadi tengok sini. Maka yang ni, untuk kes ni, T adalah rendah. Masa berkurang. Maka daya impuls bertambah. Untuk kes ini, sebab dia lama, dia nak masuk dalam jerami, dia ambil masa. Dia lembut, masa lama. Masa bertambah. Yang ni daya impuls berkurang. Okey, bila daya impuls tinggi, maka kerosakan sebab daya kuat.
impas ni daya yang kuat, daya dalam pelanggaran yang sangat kuat. Tum, macam tu Okey. Kerosakan banyak. Bila impas rendah, kerosakan kereta tadi kurang. Jadi awak boleh faham kenapa kalau awak tengok kalau ada perlawanan pertandingan kereta yang laju-laju, motor dan sebagainya, diletakkan jerami-jerami di tepi jalan. Itu untuk menambah masa perlanggaran dan mengurangkan impas. Bila impas kurang, kerosakan kurang, kematian pun kurang. Dan awak faham kenapa setiap kereta ada bumper? Bumper ni dia lembut sikit, dia menambahkan masa untuk mengurangkan impas. Okey, jadi hari ni awak nampak apakah perkaitan antara momentum dan daya. Dia ada satu yang akan, sebenarnya yang lain pun ada, cuma awak hanya perlu belajar untuk momentum dan daya impas. Sebab daya impas ni adalah kekuatan daya yang berlaku sewaktu aksiden, perlanggaran. Jadi daya impas adalah meminta air tolak meminta awal bahagi masa. Okey, kalau awak tak faham, sila ulang-ulangkan video ini. Saya akan bagi beberapa soalan soalan pemahaman kepada awak. Okey, selamat belajar. Jumpa lagi.